terus jalankan, tak nak DAP, tak nak Anwar Ibrahim. Saya terus nak berpegang sokong Kerajaan Perikatan Nasional. Mungkin berbeza. Bila saya mempertahankan Kerajaan Perikatan Nasional, saya dikatakan sebagai condong pada Bersatu, pro Tan Sri Muhyiddin dan sebagainya. Mungkin itu je satu faktor yang saya tidak dipercayai. Tetapi bagi saya, dan Datuk Zahid tahu, beliau yang amanahkan saya untuk berdampingan dengan Bersatu. Beliau yang amanahkan saya untuk berjumpa dengan Perdana Menteri atas beberapa perkara. Beliau yang amanahkan saya untuk menyelesaikan beberapa masalah, mewakili beliau. Misalnya dalam waktu pembentukan Kerajaan Negeri Perak, apabila ada stalemate, UMNO hanya ada 25 SD, saya akhirnya diminta untuk menyelesaikan dan uruskan soal sokongan daripada PAS dan juga Bersatu pada waktu itu. Dan semua orang tahu bahawasanya saya lakukan itu sehingga ianya dapat diselesaikan. Jadi saya ini menjalankan tanggungjawab seperti mana yang diarahkan oleh Presiden dalam hal-hal yang parti putuskan. Tapi oleh kerana ada perkara yang di luar daripada yang parti putuskan yang cuba dilakukan, maka saya tidak boleh berselindung. Siang tadi kita baca berita berkenaan dengan menurut memetik sumber bahawa Tan Sri Muhyiddin akan melantik atau memberi peluang kepada Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Hishamuddin untuk berbincang siapakah yang akan menjadi TPM. Dan kita ramai memandang bahawa perkara ini akan memberikan checkmate kepada Datuk Seri Zahid. Itu semua spekulasi. Spekulasi. Dan kita tahu soal timbalan Perdana Menteri, soal menteri, itu prerogatif seorang Perdana Menteri. Jadi kalau tak dilantik pun kita kena terima, seperti yang kita terima sekarang. Dan kalau ada salah seorang daripada kita dilantik, itu pun kita terima sebab itu adalah prerogatif Perdana Menteri. Apalagi dalam keadaan UMNO memilih untuk tidak berhubung lagi dengan Bersatu. Sebab tu saya kata, kalau kita ada dalam kerajaan, kita kena continue to engage. Kita mesti sentiasa berunding. Dalam keadaan sekarang, perundingan itu dah separuh, sudah tidak ada lagi. Sebab tiap-tiap hari beberapa tokoh membuat perisytiharan bahawasanya tidak ada lagi kehadapan ini kerjasama dengan PPBM. Maka itu terpulanglah kepada Perdana Menteri. Kita tidak perlu bising. Bukankah pelantikan TPM di kalangan UMNO itu akan mengukuhkan kerajaan PN ini, memberi kekuatan kepada Tan Sri Muhyiddin? Setakat yang saya tahu, Perdana Menteri sentiasa mencari jalan untuk membentuk sebuah kerajaan yang padu dan kuat. Perdana Menteri sangat konsisten dalam soal itu. Bila saya sebut begini, orang kata saya defend Perdana Menteri. Tapi kena faham basic. Setiap sebuah kerajaan yang mendapat mandat daripada rakyat, tugasnya ialah untuk berkhidmat kepada rakyat. Kalau kerajaan itu tidak stabil atau tidak distabilkan, maka fungsi kerajaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sebab itu, setakat yang saya nampak, Perdana Menteri very accommodative. Perdana Menteri beberapa kali menyebut kepada saya, dan saya bawa mesej itu kepada parti saya, supaya perkara-perkara itu dirundingkan, perkara-perkara itu dibincangkan. Dan tidak pernah bagi kami yang berada dalam Jemaah Menteri, tidak pernah berlaku pertelingkahan antara parti-parti. Ada 12 parti politik yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Sebahagian menjadi ahli kepada Parti Perikatan Nasional, tetapi majoriti 2/3 tidak menjadi ahli kepada Parti Perikatan Nasional. Dalam GPS tidak menjadi ahli. Kami dalam Barisan Nasional 4 parti tidak menjadi ahli. Tetapi dalam kabinet kita berharmoni. Kita melaksanakan tanggungjawab, kita jalankan seolah-olah kita menjadi satu parti. Kerana Perdana Menteri mengamalkan sikap dan dasar yang sedemikian. Baik Tan Sri, berlaku juga desakan di pihak pimpinan UMNO meminta bahawa PRU 15 diadakan segera, sehingga mengatakan bahawa mereka yang tidak ada PhD tidak faham kenapa ia perlu dijalankan. Bukankah itu meruntuhkan kerajaan PN? Ya mungkinlah, tapi soal nak ada pilihan raya tak payah ada PhD. Saya pun tak ada PhD. Tapi kita semua boleh menilai. Orang kampung pun boleh menilai. Orang parut kelapa pun boleh menilai. Bukan kita saja yang daripada Harvard saja yang boleh menilai. Perlu atau tak perlu pilihan raya. Macam sekarang, simple logic. Prioriti rakyat sekarang ni apa? Soal nyawa, soal keselamatan, soal nak makan. Dalam kehidupan manusia dia ada benda-benda yang basic.
soal maruah, soal nyawa, soal harta. Ini soal yang paling basic. Kita kena selesaikan yang basic dulu. Jadi sekarang ini rakyat nak tengok kerajaan boleh mengawal keadaan pandemik ini supaya rakyat rasa selamat. Rakyat juga nak lihat supaya ada food on the table untuk soal nak makan, ya. Kalau kita terus dengan soal pandemik sekarang misalnya, dan hari ini diumumkan pula ada PKP, saya dah mula rasa risau. Macam mana dengan rakyat adik kakak saya di wilayah persekutuan yang rata-rata, kalau orang di kampung mungkin okey, dia ada kebun, ada sawah, tapi orang di Kuala Lumpur bangun pagi kena keluar kais pagi makan pagi, buka warung menjaja, dapat duit itulah belanja harian, besok keluar lagi menjadi penjaja. Apa nasib dengan penjaja selepas ini? Apa nasib dengan orang-orang miskin dalam bandar? Apa nasib dengan belia-belia dan anak-anak muda di kota yang sedang mencari pekerjaan? Jadi ini adalah masalah kita. Jadi kalau kita pula orang politik tak fikir masalah dia orang, kita fikir soal nak berebut kuasa, kita fikir soal siapa nak menang pilihan raya, rakyat akan benci dengan kita. Bukan saya tak kata pilihan raya itu tak penting, pilihan raya itu penting, tapi kita dah ada pilihan raya, kita dah ada kerajaan, kita dah jadi wakil rakyat, kita dah ada menteri, buatlah kerja. Kalau buat pilihan raya pun back to square one. Kalau kita duduk perangai macam sekarang, bergaduh, akan berlaku hang parlimen juga. Jadi buat pilihan raya, masa habis, duit habis, rakyat susah. Tapi kerana perangai ahli politik tidak mahu berjiwa besar, masing-masing nak berebut kuasa, cari tempat, maka sampai bila pun keadaan tidak akan menjadi baik. Dan kita maklum juga bahawa YB Nur Jazlan telah pun menarik diri daripada menyokong kerajaan PN, dan dikabarkan akan ada lagi ahli-ahli parlimen yang akan mengikut jejak langkah beliau. Jadi ini akan memaksa PRU diadakan dengan segera. Dan dengan maklumat yang saya dapat juga bahawa pemilihan UMNO akan berlaku pada bulan 5, maka disebabkan mereka-mereka yang sedang ada jawatan ini tidak mahu terlepas hilang jawatan ketika pemilihan nanti, maka ia perlu diadakan sebelum bulan 5. Itu juga andaian. Setengah orang rasa kalau dia tarik diri, dia nak ambil kesempatan kerajaan ini ada majoriti yang tipis, perbezaan 2-3 kursi, maka ada yang berpendapat aku ada kuasa tawar-menawar. Kalau aku letak jawatan, maka Perdana Menteri ataupun kerajaan ini akan jatuh. Itu hanya satu pendapat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Perancangan Allah itu sebaik-baik perancangan. Dalam sistem demokrasi yang kita amalkan dan berasaskan kepada perlembagaan negara kita, pertama kita kena faham, kita ini bukan negara sistem dua parti. Kalau kita negara sistem dua parti, kita keluar daripada sini, kita masuk belah sini, maka belah sini jadi kurang, belah sini jadi banyak. Therefore yang ini tak ada legitimasi nak jadi kerajaan. Tapi kita kena ingat, kita bukan mengamalkan sistem dua parti. Katakanlah sekarang ada 112, 2 orang keluar, lepas tu 3, 4, 5, 6, 7, maka akhirnya katalah tinggal 105. Yang keluar tu kena tanya dulu dia pergi ke mana. Kalau dalam konteks UMNO, kita kata kita tidak nak kerjasama dengan DAP, tak nak kerjasama dengan Anwar Ibrahim, ataupun tak hitung DAP. Kalau tak hitung DAP, kerajaan yang Anwar Ibrahim ada 92 kursi, tolak dulu DAP 40 lebih kursi. So, basic figure Anwar Ibrahim ada berapa? 40 lebih. Campurlah UMNO yang nak keluar berapa? 20? 25? Ada berapa? Dan warisan duduk belah mana? Pejuang duduk belah mana? Muda duduk belah mana? Jangan andaikan pejuang, muda, DAP semua campur, therefore ini dah ada majoriti, kerajaan tak ada majoriti. Sebab kita bukan sistem dua parti. Itu nombor satu. Ini banyak orang tak faham. Ini kita kena jelaskan. Yang kedua, dalam perlembagaan negara, kerajaan mempunyai banyak lagi option lain. Banyak orang tak nak menyertai kerajaan ini kerana dia marah pada individu tertentu. Kalau individu ni ada, dia tak nak masuk. Ada kemungkinan bila individu yang mereka tak kehendaki ni umum untuk keluar, ada orang pula sedia masuk. Itu nombor dua. Jangan hitung macam cara Sesuai Agung UMNO hitung. Dia ni rangka ini, keluar ini, tinggal banyak ni, therefore tak cukup separuh. Politik tidak begitu.
Jadi kalau keluar, orang keluar kena tanya dia pergi ke mana. Kalau dia duduk diam-diam seorang-seorang, dia tak menggugat kerajaan. Kemudian satu lagi yang lebih penting lagi, ya, yang lebih penting lagi ialah kerajaan dalam nak menjaga kepentingan rakyat juga diberikan skop kuasa dalam undang-undang yang cukup luas. Kerajaan kalau sekiranya mengancam kestabilan politik, menyebabkan collapse a democratic government, misalnya elected government dan sebagainya, ada lagi option, terutama kalau dalam situasi termasuk macam sekarang ini, yang mana agenda soal nyawa rakyat, soal kemaslahatan ekonomi negara dan soal ketenteraman awam, kerajaan boleh pergi kepada beri kuasa pada agung darurat. Jadi jangan fikir kalau kita mengugut kerajaan keluar seorang, andaian kita maka kerajaan itu jatuh. Itu hanya baru satu option. Ada 4 lagi option yang lain. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Artinya pemimpin politik itu perlu melebihkan rakyat daripada agenda. Utamakan dulu rakyat. Katakanlah sekarang keluar, kena tanya untuk apa? Keluar untuk jatuh, baik, kerajaan jatuh. Kita kena tolong fikir juga bagi pihak rakyat, bila jatuh tu apa? Satu, Perdana Menteri letak jawatan, lantik Perdana Menteri baru, satu option. Tarik, Perdana Menteri letak jawatan, dia minta bubar. Kalau Agung perkenan, maka pilihan raya. Satu lagi ialah darurat kerana ketidakstabilan yang berlaku. Jadi ini option-option yang ada. Jangan kita andaikan hanya akan berlaku satu option. Takut nanti orang kata kita kokok berderai-derai, akhirnya tangan terjamah dengan tai ayam. Jadi pihak rakyat kesal, Tan Sri, dengan perkara ini. Seruan untuk desakan untuk mengadakan PRU segera, semua itu sepahaman saya yang begitu. Rakyat tidak mahu pilihan raya lagi dan sekarang. Dan rakyat melihat mereka ini ada agenda peribadi yang mereka sanggup meleburkan prinsip, meleburkan perjuangan disebabkan agenda peribadi. Itu juga satu pendapat. Ya, saya pun tengok, saya pun hari-hari membuat analisa, saya pun membuat big data analytics feedback. Bagaimana, sebab kadang-kadang kita ni silapnya, kita duduk dalam ruang lingkup orang parti. Orang parti itu hanya 15% daripada pengundi, only 15% party members. Tetapi yang 80% lagi ni rakyat terbanyak. Jadi kadang-kadang kita ni terlalu obsession, kita terikat dengan pandangan kawan-kawan di keliling kita, kita terlupa nak melihat pada pandangan rakyat. Pada saya, pandangan rakyat itu lebih penting. Tengok pada pandangan rakyat. Kalau rakyat tak nak pilihan raya, jangan bercakap soal pilihan raya. Kalau rakyat nak tengok wakil rakyat bekerja, lebih baik kita turun dan buat kerja. Jadi kadang-kadang ini yang saya nampak kesilapan, kerana keangkuhan kita, kesombongan kita, ataupun kita berada dalam kepompong kita sendiri, kita tidak nak melihat kepada kelemahan-kelemahan yang ada pada kita, maka kita akan membuat kesilapan. Akhirnya ya boleh buat pilihan raya, tapi jangan lupa kuasa terbesar pada rakyat. Buat pilihan raya, rakyat akan tolak kita. Soalan terakhir di hujung-hujung perbincangan kita pada malam ini, bagaimanakah Tan Sri melihat perjalanan Tan Sri selepas ini? Adakah bakal dipecat atau bagaimana? Itu wallahu alam. Saya faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Sebab nasib seseorang itu biarlah Allah yang menentukan. Prinsip saya nak berkata benar. Prinsip saya nak mengabdikan diri saya kepada rakyat. Prinsip saya takkan taksub kepada individu. Ya. Jadi kalau macam saya dibuang daripada jawatan, sampai sekarang saya tak jumpa apa sebab dia. Saya dengar orang kata kononnya saya ni pro bersatu, kononnya saya ni pembela kepada Perdana Menteri dan sebagainya. Sebagainya saya kena mengaku, kalau saya jadi menteri, dalam prinsip kena ada collective responsibility. Saya tak boleh jadi menteri yang duduk banyak Perdana Menteri. My responsibility to work as a team. Jadi kalau itu salah, maka salahlah.
Tapi bagi saya itu prinsip. Kalau kita berada dalam kerajaan, kita kena menjaga kerajaan, buat kerja dengan kerajaan, work as a team, bukan lagi duduk dalam tu kau parti apa, kau parti apa, kau parti apa. Tak boleh. Jadi kalau apa tu pula dalam konteks apa tu saya nak dipecat pula daripada menjadi ahli parti, saya hanya satu batang tubuh yang lemah. Saya tidak ada jenis ada geng, saya tidak jenis ada rangkaian, saya tidak jenis ada duit. Ya, jadi kalau orang nak buang saya pun dia boleh buang dengan mudah. Itu terpulang. Cuma saya track record saya orang sentiasa setia kepada parti. Saya berpisah dengan Tengku Razali, saya berpisah dengan Dr. Mahathir, saya berpisah dengan Anwar Ibrahim, saya berpisah dengan rakan-rakan dalam kabinet dulu kerana saya tak akan keluar daripada parti. Tugas saya, kalau parti saya tak betul, saya tanggungjawab saya memperbetulkan parti saya walaupun tinggal seorang diri. Jadi tapi suara majoriti kalau dia nak pecat saya tak dapat menghalang. Itu terpulanglah kepada ahli yang ramai-ramai. Tapi saya tengok kalaupun kita pecat-pecat orang, bukan bermakna orang tu jatuh. Kita pecat Tan Sri Muhyiddin, dia jadi Perdana Menteri. Kita pecat Anwar Ibrahim, akhirnya isteri anak dia semua jadi wakil rakyat. Jadi pecat memecat itu ialah terpulanglah. Saya sekarang orang kecil, tak ada saya seorang pun UMNO kuat. Ya, saya tak ada saya seorang. Ya. Bagaimana pula dengan usaha Tan Sri, tanggungjawab Tan Sri terhadap parti, iaitu untuk membersihkan pimpinan UMNO ini, pimpinannya di kalangan orang yang tiada rekod jenayah, yang bersih. Ia tanggungjawab Tan Sri sebagai ahli parti. Ya, saya akan terus tunaikan tanggungjawab saya. Saya akan terus bercakap macam saya bercakap malam ini, without fear or favor. Saya akan terus menegakkan kebenaran. Saya akan terus memberi nasihat setakat mana yang saya mampu. Tetapi saya juga akan terus mentarbiahkan ahli-ahli UMNO. Kalau UMNO ini mau hayatnya panjang, maka UMNO mesti dimurnikan. UMNO mesti mempunyai pemimpin-pemimpin yang diterima oleh rakyat. UMNO mesti mempamerkan dan memperagakan kita adalah menjadi juara kepada nasib rakyat. UMNO jangan tunjuk sifat-sifat yang mazmumah. Jangan tunjuk sifat-sifat yang buruk. Berebut tak habis-habis, main politik duit, main politik kuasa, main politik tindas, main politik pecat, main politik orang kata dengan mengutamakan kedudukan kita. Kita pandai-pandailah, kita semua orang politik. Takkan kita tak tahu yang mana baik dengan mana tak baik, yang mana rakyat suka dan rakyat tak suka. Kalau kita tahu rakyat amat benci kepada rasuah, maka pelaku rasuah dan orang yang rasuah jangan diangkat sebagai pemimpin. Kalau rakyat tak mahu orang yang sombong, orang yang tak menjalankan tugas, orang yang tak menjalankan amanah, maka dalam parti tidak harus kita mengangkat orang yang sedemikian. Kalau kita mengangkat orang yang bersifat benci, maka parti akan menerima akibatnya. Tetapi siapa yang nak menilai itu? Itu biarlah rakyat yang membuat penilaian. Kita jangan tuduh-menuduh, kita jangan mengata-mengata. Kerana kita orang kata jadi macam ketam dalam raga, kerana kita nak naik, kita panjat atas belakang orang, kita memfitnahkan kawan, kita pijakkan kawan. Pada saya, politik saya tidak begitu. Politik saya dilatih sejak saya di RMC lagi, serve to lead. Kita buat tugas kita. Kalau itu dinilai baik, ditakdirkan pula Allah SWT dah memang menyediakan tempat itu bagi kita, maka kita akan naik. Dan naik jatuh dalam politik itu satu perkara yang biasa. Baik, terima kasih banyak kepada Tan Sri Anwar Musa, Ahli Parlimen Ketereh, kerana bersama dengan kita panjang lebar hari ini membicarakan soal pemecatan, soal pimpinan UMNO dan sebagainya. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Dengan itu, sekian sahaja Kursi Panas pada malam ini. Jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.